Jadi bersama dengan narasumber kita yang sudah kita hadirkan di Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Television Brunei Sungai Akar, di sebelah kiri saya iaitu bersama dengan Dayang Siti Mubarakah binti Hasim, merupakan sukarelawan demensia Brunei, dan di sebelah Siti iaitu Dayang Mariah Sabrina binti Abdullah, merupakan sukarelawan demensia Brunei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi ni? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ingin berkongsi berkenaan dengan demensia Brunei yang telah pun disambut setiap bulan September. Bulan demensia ni penting untuk kita berikan. Jadi mungkin kita akan bersama dengan Siti terlebih dahulu ya. Apakah sebetulnya yang dimaksudkan dengan demensia ini? Demensia ini sebenarnya istilah umum bagi kemerosotan kebolehan kognitif seseorang yang mengganggu bagaimana orang menjalankan tugasan harian mereka. Beberapa simptom demensia ini adalah seperti penukaran personality lah, and then kehilangan memori, masalah dengan bahasa, dan juga kekeliruan tentang masa, tempat dan juga tarikh lah. Ya. Baik. Mungkin Siti masih dapat bersama kita untuk menjelaskan ya. Jadi sekarang kita ingin mengetahui apakah perbezaan di antara demensia dengan Alzheimer? Mungkin dapat dijelaskan. Ini salah satu kesalahfahaman tentang demensia. Kekeliruan. Because kebanyakan orang fikir dua benda ini yang sama. Tetapi Alzheimer, jika diterangkan dengan yang simple ya, Alzheimer itu demensia, tapi demensia bukan Alzheimer. Alzheimer itu salah satu penyakit demensia. Dan yang paling biasa dijumpa 60 ke 70 kes demensia itu kebanyakannya Alzheimer lah. Tetapi demensia bukan Alzheimer. Demensia bukan Alzheimer, tapi Alzheimer itu demensia. Faham. Jadi kita mengharapkan agar penonton kita di luar sana juga telah mengetahui sedikit sebanyak mengenai dengan demensia dan juga Alzheimer. Ada kadang-kadang betul sekali yang menyamakan ataupun yang sering saya dengar katanya sama macam Alzheimer, sebetulnya berbeza. Ya, betul sekali. Jadi kita beralih kepada Dayang Mariah. Mungkin dapat mengkongsikan apa yang kita telah sedia maklum, yang mana mereka ini adalah merupakan mahasiswi Universiti Brunei Darussalam di tahun 3. Jadi mereka telah pun mengikuti sukarelawan demensia Brunei ini. Jadi mungkin kita ingin bertanya kepada Dayang Mariah terlebih dahulu, apakah yang menarik minat Dayang Mariah untuk memilih demensia Brunei sebagai projek bagi Discovery program tahun ini? Bagi saya, demensia ini usually macam banyak negara-negara jiran kesnya. So, aku pilih demensia Brunei ini as my program, di Discovery program itu, untuk lebih mengetahui kes-kes yang ada di Brunei ini, and then melibatkan dirilah dalam aktiviti-aktiviti untuk mengurangkan risiko orang tua-tua kita ni dapat demensia ni. Siti, mungkin daripada Siti sendiri bagaimana? Pandangan Siti macam mana? Bagi saya, sebab saya mengikuti demensia Brunei, sebabnya topik demensia ini jarang ditemukan lah bagi saya lah. Because seperti yang saya katakan tadi, banyak kekeliruan tentang topik ini. Banyak orang tidak tahulah tentang apa ini demensia. Kerana bagi orang semua, kalau kita umur kita semakin meningkat, kita semakin lali lah. Nyanyian orang fikir lali ini kira demensia, tapi sebenarnya bukan. Berbeza ya? Berbeza. Demensia bukan proses penuaan yang biasa lah. Ia kira kerosakan kemerosotan otak kita. It's a penyakit yang teruk lah, bukan lali biasa. Jadinya kita perlu menyebarkan maklumat ini supaya
kita tidak salah simptom lah. Orang nanti kita fikir ibu bapa kita ni cuma lali biasa, tapi sebenarnya indah, demensia. Ya, macam tu. Ya, baik, sebelum kita melangkah lagi untuk mungkin keduanya boleh menjawab persoalan ini, ada juga yang bertanya ya, Siti ya, apakah demensia ini ada boleh disembuhkan ataupun macam mana? Kalau pandangan daripada hasil daripada kajian BIS kita berdua macam mana? Kalau mereka bagi dalam kajian kami indah pulang dapat, tapi Tani boleh membuat aktiviti-aktiviti yang untuk mengurangkan untuk supaya macam fast dia punya demensia tu, menslowkan saja. Melambatkan lagi ya. Baik. Dengan pengalaman dan juga pengetahuan ni, mungkin kepada Maria dulu ya, mungkin dapat menjelaskan apakah nasihat ataupun pengajaran yang dan Maria sendiri rasa orang ramai perlu tahu mengenai dengan demensia ini, pendekatan ini macam mana? Bagi saya, masyarakat Tani ni mesti lebih tahu pasal demensia ni. Seperti yang dikatakan oleh Siti, demensia ni kadang orang fikir lali atau kira kena panggil lali lah saja. Sebenarnya ia bukan normal. Tani boleh membuat aktiviti-aktiviti untuk mengurangkan demensia ni atau untuk mengelakkan daripada orang-orang parents Tani tu dari dapat demensia ni. So nasihat kami supaya Tani semua bagi bawa our parents satu macam jalan-jalan, bagi diorang makan makanan yang sehat-sehat, bawa diorang ke bandar Kuchiriya macam seperti yang minggu lepas kami volunteer juga dalam World Physiotherapy Day. Macam kami nampak banyak orang-orang tua sertai the walkathon itu. The children itu actually bawa macam parents orang ke walkathon itu. So itu one of the activity lah untuk mengurangkan. Kerana sejauh yang kita tahu pada tahun lalu kita juga ada membicarakan mengenai dengan perkara ini. Kalau seseorang yang mendapat demensia, mereka memang suka untuk keluar rumah, maksudnya di bawah berjalan untuk melihat suasana baru di luar rumah, dan mereka macam kurang suka ataupun kurang selesa dengan bersendirian maksudnya. Jadi macam mana pandangan daripada Siti sendiri untuk membuat pendedahan kepada masyarakat Ketani untuk lebih memahami ataupun peka mengenai dengan demensia ini? Pandangan Siti macam mana, silakan. Ikut kajian lah. Aktiviti fizikal ini sangat bagus untuk melambatkan proses demensia. Because sebab sudah tadi dikatakan tiada obat untuk demensia ya. Jadi tapi kita boleh melambatkan. Physical activity ini salah satunya lah. And tidak not to mention jikalau kita membawa ahli keluarga kita, kawan kita yang demensia keluar, ianya juga satu kita dapat satu cara lah untuk kita spend time with them lah. Because bagi penyakit bagi pesakit demensia, kita menambah masa untuk bersosialisasi itu menekan itu bagus juga untuk melambatkan juga, because it help them to calm them down lah, and then make them feel more positive emotions. Jadi dalam arti kata lain mengurangkan rasa penderitaan mereka. Betul sekali ya. Jadi itulah yang seperti yang telah dinyatakan tadi, yang mana demensia ini belum ada rawatan ataupun ubatnya yang khusus untuk merawat penyakit tersebut, tetapi perlunya pembelajaran dan juga sokongan ya sesetengah pihak ya kepada pesakit dan juga penjaga pesakit demensia ini. Jadi mungkin daripada Siti ataupun Maria boleh berkongsi sedikit antara bagaimana caranya untuk mengurangkan risiko menghidap demensia ini. Mungkin ada amalan-amalan yang tertentu yang dapat dikongsikan daripada pengalaman daripada Maria ataupun Siti mengikuti persatuan bagi demensia Brunei ini. Seperti yang kami cakap tadi, physical activity nombor 1.
kami bukan menyuruh untuk berlari-lari lah juga. Ikut sedaya upaya individual itu lah. So kalau kan berjalan-jalan keliling kampung itu boleh setiap minggu berjalan sama keluarga ke taman kah, berbasikal kah pun boleh juga. And then and also menjaga diet. Diet ini penting lah untuk melambatkan demensia juga. Ya, ada banyak kajian tentang ini. Currently, right now yang paling orang fokusi adalah Mediterranean diet lah. Ya, salah satu diet yang orang cuba untuk demensia. Tapi untuk salah satu tips untuk Mediterranean diet ini kurangi pemakanan daging merah lah itu. And then pakai olive oil, minyak zaitun ya. And then more nuts, more vegetables too. Ya, and juga buah-buahan yang berwarna-warni. Ya, seperti blueberries and then especially berry juga. Makanan-makanan tersebut memberi sedikit sebanyak sumbangan kepada otak mereka, makanan yang sihat, makanan sihat untuk otak mereka. Ya, jadi meskipun kita ni demensia tidak dapat yang kita ni sepenuhnya dihindari, jadi sebenarnya langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk mengurangkan risiko demensia, gaya hidup sehat, seperti menjaga pola makan yang baik, olahraga secara teratur seperti dikongsikan tadi, yang dapat aktiviti yang dapat merangsang otak ya. Yang penting dapat menjaga kesihatan otak tersebut. Ya, dan sering juga bersama dengan mereka. Maksudnya kalau ahli keluarga jangan membiarkan mereka bersendirian. Ya, jangan membiarkan mereka bersendirian dan itu saya percaya, saya yakin juga itu yang telah dikongsikan oleh rakan sukarelawan yang sebelum-sebelum ini ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin daripada mereka sendiri apa pandangan secara peribadi untuk di masa akan datang lagi, khususnya kepada para belia ataupun sukarelawan dalam pendedahan untuk mengetahui mengenai dengan demensia ini, saranan kepada para belia khususnya di luar sana. Bagi saya, para belia yang di luar sana tu macam patut mengikuti acara-acara macam mana tu, seperti macam minggu lepas tu yang World Physiotherapy Day tu. Kira macam diorang mesti volunteer dalam sana tu untuk melihat actually the aktiviti-aktiviti untuk mengurangkan itu. Membagi orang-orang tua tanya tu macam buat aktiviti walkathon, berjalan di itu, bagi diorang bersocialize bersama-sama orang. Dalam mengikuti aktiviti itu macam tani dapat belajar sesama sendiri untuk mengurangkan risiko-risiko itulah. Ya, betul sekali. Jadi itulah ya sebenarnya sokongan ahli keluarga, rakan serta masyarakat di sekeliling sebenarnya sangat diharapkan bagi membantu pesakit demensia ini. Jadi kita perlu faham juga berkenaan dengan penyakit ini tidak mengenal sesiapa. Dan kita ni memang ada mempunyai kesan jangka panjang pada kehidupan pesakit dan keluarga mereka. Jadi sebagai mahasiswi tahun 3 yang telah pun mengikuti Discovery program bagi tahun pertama ya, kita percaya ada antaranya aktiviti-aktiviti yang sudah pun dibuat dan juga dirancang daripada Siti sendiri. Apakah antara aktiviti-aktiviti yang sudah pun dirancang? Bagi aktiviti ini kami ada 3 acara basalah yang kami akan rancangi, akan dijalankan nanti di IHS UBD lah tempatnya. Salah satunya akan dilakukan juga Jumaat ini 13 hari bulan. Saya rasa Maria dapat explain more about this. Ya, silakan. Pada aktiviti acara yang pertama is my group punya acara. So nama acara kami itu Drum Your Way to Fitness. Itu pound exercise menggunakan rip step lah, tapi pound exercise itu sebenarnya memang ia punya movement itu memang laju, tapi untuk aktiviti kami ini kami khaskan untuk warga emas dan meminta penonton-penonton di sini itu macam membawa your parents atau grandparents itu datang ikut acara kami itu. Pasal aktiviti kami itu macam simple saja, indah itulah to fast.
So kami akan sediakan kerusi untuk macam orang yang dah dapat berdiri, macam kesusahan macam sakit kaki ke tu. Lepas tu kami akan menggunakan macam drumstick, tapi yang ringan saja. So macam dapat, so ada movementnya lah. So kami ada share sudah di Instagram Demensia Brunei pasal poster kami tu. So harap dapat ada orang ikut lah. Untuk menyertai ya. Lepas tu for the next activity is 20 hari bulan September. Titlenya Lakasta minum teh dan buat tasbih. So itu macam kira the orang tu macam buat tasbih lah, tapi minum teh at the same time. Ya, daripada Siti sendiri mungkin ingin menambah? It's kind of like an art therapy. Supaya kita it's also to menolong para warga mas yang kadang-kadang dorang susah tangan tapi it also help them masa dorang melukis nanti tengok dorang punya kebolehan dorang memakai tangan dorang tu boleh dapat juga, and also untuk supaya menyalahkanlah kreativiti dorang juga tu. Kemudian kalau ada di antara pendengar kita, maksudnya penonton kita yang ingin turut serta ataupun ingin berpartisipasi nanti, macam mana untuk menyertainya? Layari kami punya Demensia Brunei Instagram. Kami ada mempost pas the poster tu, so macam boleh imbas kod lah, atau macam WhatsApp kami saja, pasal kami ada sediakan nombor. Kalau macam dia pandai untuk imbas kod itu, boleh WhatsApp saja kami. Kalau ada yang ingin walk in macam mana? Pasal kami for this week yang hari Jumaat ni, kami dikhususkan macam kami close macam registration itu paling lambat pun maybe hari Khamis. So kami untuk sediakan barangnya apa. Ya, jadi pendaftaran perlu melalui pendaftaran lah ya. InsyaAllah ia akan berakhir pada hari Khamis ini. Jadi sekali kita yang ingin kongsikan di mana Kementerian Kesihatan ya bekerjasama rapat dengan pelbagai agensi kerajaan seperti Kementerian Kebudayaan dan Sukan, Pusat Kegiatan Warga Emas ya PKWE di semua daerah dan juga pertubuhan bukan kerajaan NGO. Ini yang kita maksudkan Demensia Brunei ya, untuk meningkatkan kesedaran tentang demensia. Jadi pastinya Kementerian Kesihatan ya telah pun memastikan para penjaga keselamatan dan kesihatan ini dan juga sukarelawan ya dilatih dengan secukupnya sehingga mereka dapat memberikan dan juga memberikan maklumat berkenaan dengan demensia ini. Jadi sebagai mahasiswi di dalam bidang Fakulti Arts and Social Science kan. Jadi mengapa sebenarnya memilih untuk menjadi sukarelawan Demensia Brunei untuk program Discovery Year untuk tahun ini, semester pertama ini? Sebabnya bagi saya kan, saya ini mau cuba, saya jarang ikut program sukarelawan lah. Saya akan cubalah, and then kali pertama. Kali pertama. Jadinya saya masa akan memilih organisasi apa akan diikuti untuk COP, which is Community Outreach Program. Saya lihatlah investigasi dulu, terjumpa Demensia Brunei. Saya melihat dorang punya Instagram lah, and then melihat macam siok lah, menarik lah dorang punya aktiviti yang dibuat pada masa lalu kan. And then topik demensia ini pun jarang dijumpai juga lah. Saya pun ingin tahu lagi. Kebetulan joinnya kita ni di bulan September ni merupakan bulan demensia. Kalau daripada Maria sendiri bagaimana? Macam mana boleh terfikir untuk mengikuti menjadi sukarelawan Demensia Brunei ini? Seperti yang saya cakapkan tadi, macam demensia ni kesnya tu macam banyak. Macam tadi dengar dari negara-negara jiran, bukannya in Brunei. Pasal Brunei dah berapa menyentuh pasal demensia ni. Maybe masyarakatnya pun dah tahu. Aku pun dijaga oleh niniku. So macam untuk join Demensia Brunei ni macam belajar risiko-risikonya, simptom-simptomnya tu, and then cara-cara untuk mengurangkan. Niniku tu untuk dapat demensia lah. Tapi temannya okey pulangnya.
Tapi ini kira macam menarik sebenarnya dorang punya tu, kira experience lah, join new experience. Pasal baru je mengikuti volunteer macam mana ni. Jadi dalam lebih kurang berapa lama sudah ni mengikuti menjadi sukarelawan demensia Brunei ni? Baru 4 minggu. Baru 4 minggu. Ya, kami sampai November nanti. Tapi kita percaya memang banyak pengalaman barangkali sudah dan pengajaran yang telah pun diperolehi. Ya, jadi mungkin ada cabaran sedikit. Ada cabaran juga. Setakat ini macam mana? Ada cabaran ni sudah? Kami ada membuat everyday post bagi Instagram. Yang buat poster tu kami lah. Bagi yang indah berpengalaman buat poster susah sikit lah. Tapi ini salah satu cara untuk belajar kan? Ya, belajar daripada teman-teman kami yang ada yang pandai pakai Canva, and then it's a good way to learn gitu. And then ada juga berkongsi pengalaman lah. Bagi ada yang sudah pernah buat event acara, and ini pun kami berpengalaman buat acara lah untuk hosting event for people gitu. Talking about event, sebenarnya untuk kami ada acara penutup 27 hari bulan ini. Acara-acara yang tadi yang 13 sama 20 itu untuk warga emas dan juga penjaga dan keluarga mereka. Tetapi akan 27 September ini untuk orang umum lah, kiranya orang UBD, student and staff juga. Basically it's a mini fair and it's free. Percuma. Percuma. Jadi silakan datang. Kami galakkan semua penonton di rumah untuk membawa keluarga, kawan orang datang lah. Supaya kami ada peniaga, kami ada pameran, kami ada juga beberapa aktiviti disediakan. Alhamdulillah. Jadi mungkin untuk terakhir sekali bagi penonton kita yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut dengan demensia Brunei ini, di mana mereka boleh mendapatkan maklumat. Sekali lagi mungkin dapat dikongsikan di mana untuk mereka memperoleh maklumat lebih lanjut, mungkin daripada sosial media, laman sesawan dan sebagainya. Bagi penonton-penonton yang melihat sampai pagi-pagi ni, kita boleh layari kami punya Instagram Demensia Brunei, which everyday kami akan ada post something information pasal demensia ni atau aktiviti kami. Cara poster aktiviti kami tu ada QR code sama nombor WhatsApp. Kalau bis kita tidak pandai menggunakan QR code atau macam payah, so kita boleh WhatsApp kami saja untuk mendaftar dirilah atau meminta more information pasal aktiviti-aktiviti kami itu. Alhamdulillah ya. Jadi kita ucapkan terima kasih ya kepada tetamu kita, iaitu Dayang Siti Mubarakah binti Hasim, merupakan sukarelawan demensia Brunei, dan juga Dayang Mariah Sabrina binti Abdullah yang juga merupakan sukarelawan demensia Brunei. Jadi apa-apa kita harapkan mudah-mudahan projek bagi Discovery program untuk tahun ini mudah-mudahan ia akan berjalan dengan lancar insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.